Okey. So, cikgu akan mulakan kelas hari ini. Okey. Kita sambung hari ini tajuk bulatan. Tajuk bulatan tapi dia lebih, orang kata lebih kepada menyelesaikan masalah. Okey, di mana kalau sebelum ini anda cuma perlu cari panjang lilitan satu bulatan and then luas bulatan, okey, satu bulatan. Alright. And then daripada situ, daripada lilitan ataupun luas satu bulatan tu, okey, awak kena cari jejari ataupun diameter. Okey, itu yang minggu lepas. Alright. Jadi untuk minggu ni kita upgrade sikit. Okey, apa yang kena upgrade? Okey. Sekarang ni, okey, dalam satu bulatan. Let's say satu bulatan. Okey, skill challenge cikgu tak nak cantik. Tapi boleh lah Alright. Yang luar ni kita panggil sebagai lilitan. Okey, satu bulatan circumference ni. Ini adalah lilitan. Ini adalah satu lilitan bulatan. Apa formula dia? Pi J. 2 pi J. Ataupun sama juga dengan pi D. Okey, ini adalah formula lilitan. Alright, bagaimana dengan luas bulatan? Luas bulatan ni yang dalam. Okey, luas dia adalah pi J kuasa 2. Okey, kalau saya kata rajah pada handphone awak tak besar, awak landscape kan and then awak boleh besarkan guna dua tangan Awak dah mahir dah sebenarnya. Alright. Tapi sekarang ni bagaimana kalau ia melibatkan sebahagian bulatan? Okey, sebahagian bulatan. Alright, bila sebahagian bulatan, ia akan melibatkan, okey, cikgu buat lagi satu bulatan. Cantiknya. Okey. Right. Cikgu buat sektor. Okey, ini adalah sektor. Dalam sektor ni, ini ada sudut. Cikgu lebih suka letak theta. Macam tu. Okey, theta. Macam nak buat theta? Macam ni. Tu theta. Lepas dia setengah orang buat macam ni. Boleh juga. Okey. Ni theta. Theta ni apa? Theta ni ialah sudut. Okey, theta ni cikgu lebih suka kita panggil ia sebagai sudut. Okey, sudut bulatan. Sudut sektor lah. Okey, sudut sektor. Right? Theta sudut sektor. And then, ni. Dalam ni pula, ini adalah luas sektor. Okey, ini adalah luas sektor. Right. Luas sektor. Luas sektor ni kalau awak lihat, ia adalah sebahagian daripada bulatan. Okey, di mana tengah-tengah ni adalah O, iaitu pusat bulatan. Okey. Dan seterusnya, okey, sebahagian ni pula, okey, ini daripada panjang awal sektor sampailah hujung sektor. Ni panjang ni. Panjang ni. Okey, panjang ni ialah lengkuk. Okey, lengkuk. Lengkuk ni adalah sebahagian daripada bulatan. Okey, sebahagian bulatan ataupun kita panggil dia sebagai sebahagian daripada lilitan. Lilitan ni adalah satu bulatan penuh. Lengkuk ni pula adalah sebahagian daripada lilitan. Okey, setakat ni boleh jelas Alright, sebab apa? Sebab sekarang ni kita nak buat satu persamaan. Okey, di mana? Kalau kita nak cari theta. Theta ni apa? Sudut. Okey. Kalau kita nak cari sudut sektor, okay, kita kena bahagi dengan 360, iaitu ini adalah 360 adalah sudut satu bulatan. Okey, ingat yang atas sebahagian daripada bulatan, bawah ni satu bulatan. Ia juga kita boleh katakan ia sebagai berkadaran. Okey, awak dah belajar Mathematics Form 1. Okey, di mana ia adalah berkadaran. Berkadaran dengan apa? Okey, sekarang tadi ada
Ni apa? Sudut je. Okey, sekarang kita cuba cek luas dah. Okey, luas sektor. Luas sektor. Ini masih pada rajah yang sama. Ia mesti melibatkan rajah yang sama. Boleh kita katakan ia adalah berkadaran. Okey, luas sektor adalah bahagi dengan luas apa? Luas bulatan. Okey, the whole circle. Alright, the whole circle. 360 pun sudut untuk the whole circle, untuk sepenuh bulatan. Luas bulatan memang untuk satu bulatan. Okey, lagi satu apa? Panjang lengkuk. Okey, lengkuk bulatan. Okey, lengkuk. N-G-K-O. Lengkuk. Ya Allah, buruk cikgu je lengkuk ni. Okey, lengkuk. Okey, per dengan lengkuk tadi adalah sebahagian apa? Sebahagian lilitan. Jadi, lengkuk per dengan lilitan. Okey, ingat nanti awak ada buku, tolong salin benda ni. Ataupun salin terus dalam awak ni buku kerja awak. Okey, salin terus. Alamak, Amar tak boleh masuk lah. Macam mana internet Amar ni? Problem lah budak Duafa ni. Sekejap Guna link baru ke? Sekejap. Okey. Alright. Setakat ni. Okey tak? Okey tak? Ni Amar masuk. Okey tak setakat ni? Alright. Cikgu ulang lagi sekali. Okey. Sebab apa? Sebab kita nak guna nanti Nak guna nanti. Okey. So sekarang ni cikgu ulang lagi sekali. Okey. Kalau ada satu bulatan. Okey. Ada satu bulatan. Cikgu buat lagi yang baru. Okey. Ada satu bulatan. Ingat formula ni kita akan guna pada bulatan yang sama. Okey. Kalau dia mention ada dua bulatan dengan jejari yang sama. Okey. Bila jejari sama bermaksud memang the whole nilai dalam bulatan tu akan sama. Okey. Ada satu bulatan and then ada satu sektor. Okey. Dalam sektor ni kita ada sudut. Sudut ni adalah theta. Okey. Sudut sektor. Theta ialah sudut sektor. Okey. And then sektor ini adalah sebahagian daripada bulatan. Betul tak? Satu bulatan yang kita potong. Alright. Seterusnya, kita ada apa? Kita ada luas. Luas yang mana? Luas sektor yang dalam. Okey, yang dalam. Ini adalah luas sektor. Okey, dalam ni adalah luas sektor. Ingat ingat balik Alright. And then, dekat luas sektor ni pula, okey, ada ni. Lengkuk ni. Betul-betul atas lilitan ni. Cikgu keluarkan. Okey, cikgu keluarkan. Okey. Ini pula adalah lengkuk. Kalau awak perasan, semua bahagian ni berada dalam satu bulatan dan dalam satu sektor yang sama. Okey. Jadi, daripada sini, kita boleh wujudkan satu persamaan. Okey, di mana? Okey, ini akan melibatkan sebahagian bulatan. Alright. Kalau nak cari sudut sektor. Okey, sudut sektor iaitu theta. Okey, theta berada di atas per dengan 360. Ingat, yang bawah ini adalah nilai untuk satu bulatan penuh. Kalau atas ni sudut, maka bawah tu mesti nilai sudut penuh. Okey? Alright. Seterusnya, luas sektor. Luas sektor kalau kita lihat, dia masih berada pada rantau yang dicangkum oleh sudut sektor tersebut. Okey? So, luas sektor berada di atas per dengan disebabkan luas ini, maka kita kena bahagi dengan luas satu bulatan. Satu bulatan. The whole circle. Okey? The whole circle. Luas dalam tu. Bawah mesti luas keseluruhan. Alright. And then lagi satu.
Lengkok. Lengkok yang mana? Kalau kita lihat dekat sektor ni, ada lengkok. Lengkok ni pula adalah sebahagian daripada lilitan. Okey, lengkok adalah sebahagian lilitan. Alright. Tapi ia masih dicangkum pada sudut yang sama. Okey, sudut theta tadi. Maka kita boleh tulis lengkok iaitu berada di atas pertengahan dengkul lilitan. Lilitan bulatan. Okey? Ingat formula ni. Okey, sebenarnya awak dah boleh buat sendiri dah. Okey? Tapi kita kena mahirkan. Alright? Salin pada awak punya buku kerja. Okey, formula ni. Formula yang dah cikgu kotakkan ni. Okey, cikgu kotakkan ni. Alright. Dah? Okey, kalau dah, kita cuba buat latihan. Alright? Okey. Diberi jejari dan luas sektor bulatan berikut. Hitung sudut. Sudut pada pusat bulatan. Okey. Sudut ini adalah sudut sektor. Okey, sudut ini adalah sudut sektor. Alright. Jadi sekarang kita akan guna, okey, dia suruh hitung sudut sektor Maka dalam satu bulatan ni, okey, kena faham rajahnya soalan dia. Okey, ada satu bulatan berjejari 21. Ni jejari dia 21. Dan luas sektor dia bagi. Cikgu tak tahulah sektor dia besar ke kecil ke. Let's say lah kita tulis begini. Contohlah ni sektor dia. Sektor dia luasnya yang dia beri adalah 140. Okay, luas sektor daripada rajah tu Luas sektor adalah 140.14. Okay, ni daripada data ni. Alright? Okay. Jadi sekarang ni, dalam sini ada sudut. Inilah yang kita nak cari, theta. Okay, ini yang kita nak cari. Alright, sudut pada bulatan. Okay, di mana sudut sektor. Alright. So, kita buat perkadaran macam tadi. Okay. Dia nak sudut, maka yang bawah mesti pertengahan sudut penuh. Okey, dia adalah berkadaran dengan apa dia? Luas sektor. Okey, luas sektor. Atas ni dia bagi luas sektor. Sektor ni pula, okey. Ini adalah luas sektor. Luas sektor pula adalah sebahagian daripada apa dia? Luas bulatan. Ini yang kita buat tadi. Ada kan? Yang kita buat tadi. Okey, kita tak payah ambil tiga-tiga. Kita ambil yang kita nak saja. Kita kena buat dua saja. Dua pecahan yang berkadaran. Yang berkaitan lah. Okey, sebab kat sini kalau kita lihat dia tak melibatkan lilitan. Okey, maka tak perlu lilitan tu. Kita tulis yang ini. Alright. So sekarang sudut keseluruhan bulatan kita dah tahu. Luas sektor kita dah tahu. Luas bulatan boleh cari tak? Boleh. Kenapa? Sebab ingat balik luas bulatan. Ialah apa dia formula luas bulatan? Okey. Cakap dalam hati tak apa. Pi J kuasa 2. Sedangkan kita dah tahu pi ini adalah 22/7 yang dia dah beri. Okey, dan jejari pun dia dah beri iaitu 21. Okey, 21. Dah ada dah. Jadi kita boleh cari luas. Alright. So kita akan susun jadi begini. Theta sama dengan luas sektor. Apa luas sektor tadi kita dah tahu dah, tulis saja terus, tak ada masalah. Okey, luas sektor tadi adalah 140.14 per luas bulatan kita kena cari iaitu 22/7 darab. Ingat ni pi J kuasa 2. Okey, darab jejarinya berapa? 21 darab 21. Ingat cikgu dah cakap dah itu. Tak boleh tulis 21 kuasa 2 tapi kita kena buat 21 darab 21. Pendaraban berulang. Okey. Habis 360 ni nak tak mana? Yang ini daripada operasi bahagi sebab dia berada di bawah. Kita bawa ke seberang. Dia akan jadi darab. Okey. Jadi dekat sini dia akan jadi darab 360. Alright. So kita tekan kalkulator. Okey. Tekan kalkulator, awak akan dapat. Ingat yang bawah ni kalau nak tekan kalkulator macam mana? Boleh nak tekan
semua keseluruhan. Tapi ingat yang bawah ni disebabkan dia ada operasi, bermaksud kita kena buat kurungan. Okey, so kalau yang ada kalkulator, tolong tekan kalkulator. Cikgu nak kira juga ni. Okey, 140,14 bahagi kurungan 22 per 7 darab 21 darab 21 tutup kurungan, jangan lupa. And then darab dengan 360. Okey, so jawapan dia adalah 36.4. Kita cari apa tadi? Kita cari theta. Theta ni apa? Theta ni adalah sudut. So, 36.4 darjah. Okey, setakat ni tolong respon. Faham tak? Faham tak? Tak apa, tak nak malu nak cakap. Message pun tak apa. Faham tak sekarang ni? Okey, kita akan cuba buat lagi satu. Alright? Okey tak? Senyap je ni. Suara cikgu tak clear ke? Suara cikgu clear tak? Okey tak? Fatin, Salvesh, Sasi. Clear tak? Farhan, Daniel Azim. Hai, senyap je ni. Okey. Right. So, kita sambung. Okey, kita sambung. Seterusnya, okey. Masih menggunakan konsep yang sama. Masih melibatkan jejari dan juga luas sektor. So, samalah cara dia. Okey, jom kita kira sama-sama ya. Alright, so sama macam tadi, theta iaitu sudut yang kita nak cari per dengan 360 darjah. Ini adalah sudut satu bulatan penuh sama dengan luas sektor. Okey, luas sektor sebab dia bagi data luas sektor. Luas pula adalah sebahagian bulatan penuh, maka kita kena bahagi dengan luas bulatan. Okey, dan kita akan cari theta di mana luas sektor. Okey, luas sektor bahagi dengan luas bulatan. Okey, luas bulatan darab dengan 360. Okey, sama konsep macam tadi. Sebab 360 ni daripada operasi bahagi, bila bawa ke seberang dia akan jadi darab. Okey, dia akan jadi darab. So, theta sama dengan okey, luas sektor berapa? 37.73 bahagi dengan pi j kuasa 2. Okey, ataupun dekat atas ni kita boleh buat macam ni. Luas sektor bahagi dengan pi j kuasa 2. Okey, pi j kuasa 2. Okey, supaya nampak lebih jelas. Alright. So, pi tadi adalah 22/7. Nilai yang dia beri darab dengan jejarinya berapa? 9.8 darab 9.8. And then darab dengan 360. Okey, so dapat theta sama dengan. Okey, ingat kita nak guna kalkulator, kita nak kira direct terus. So, ini kena buat kurungan. Okey. So, 37.73 bahagi buat kurungan 22/7 darab 9.8 darab 9.8 tutup kurungan darab dengan 360. Okey, so jawapan dia adalah 45 darjah. Siap. Okey, yang nak screenshot lah. Okey, cikgu rasa sambil cikgu cakap ni, mungkin awak dah salin terus. Okey. Alright. Dah so, cikgu teruskan. Alright, hitung jejari. Okey, hitung jejari. Jangan risau, Okey, kita masih boleh selesaikan masalah. Okey. Hitung jejari apabila panjang lengkuk. Dia bagi lengkuk, babe. Okey, dia bagi lengkuk dan sudut pada pusat bulatan. Okey,
Okey, dan kita suruh bagi dan dia bagi pusat. Okey, nyatakan jawapan dalam dua tempat perpuluhan. Okey, kita guna pi 22/7. Okey. So, sekarang kita akan buat pecahan yang berkadaran yang melibatkan panjang lengkuk dan sudut pada pusat. Okey. So, macam mana? Okey. Kita dah tahu dah apa panjang lengkuk. Okey, panjang lengkuk. Okey, panjang lengkuk. Lengkuk ni adalah sebahagian dari apa? Daripada lilitan. Okey. So, bawah ni adalah lilitan. Okey, sama dengan dia bagi sudut pada pusat. Sudut ni pula adalah theta tadi. Per dengan 360 darjah. Okey. Bawah ni adalah nilai untuk bulatan penuh. Lilitan dan 360 darjah. Okey. Kita dah tahu panjang lengkuk. Kita dah tahu theta. Alright. Sekarang kita masuk formula ataupun nilai yang dia dah beri. Okey. Panjang lengkuk dah beri. 27.5. Okey. 27.5 per lilitan. Apa formula lilitan? Disebabkan dia nak jejari. Okey. Maka kita akan guna formula lilitan yang menggunakan jejari. Iaitu 2 pi J. Alright, 2 pi J. Sama dengan theta. Theta ni sudut pada pusat. Kita dah tahu 75 per dengan 360. Alright. Sekarang ni, J tadi ni, yang ini tadi ni. Okey. Kita ada dua cara. Okey. Sama ada kita nak masukkan terus, kita kira mana yang kita tahu nilai ataupun kita asingkan J siap-siap. Tapi kalau nak asingkan J siap-siap nanti mungkin boleh salah. Okey, so kita masukkan saja nilai yang ada. Okey. 27.5 bahagi 2 darab J adalah pi adalah 22/7 darab dengan J. Sama dengan 75/360. Okey. Jadi sekarang ni, ini operasi darab. Okey, bawah ni semua operasi darab. Darab dan darab. So, kita boleh keluarkan J ini. Okey, kita keluarkan J ini pergi ke sebelah. Okey, dia memang darab. Tapi walaupun dia darab, dia berada pada pecahan. Okey, berada di bawah pecahan. Maka daripada bahagi jadi darab. Okey, so J akan berada di sini. Alright. Okey, dia akan jadi begini. Okey. 27.5 per 2 darab 22/7 sama dengan 75/360 darab J. Okey, kita boleh tinggalkan J. Di mana 75/360 kita bawa sebelah. Bila bawa sebelah dia akan jadi terbalik, upside down. Jadi macam mana? Dia akan jadi begini. Okey, dia akan jadi 27.5 per 2 darab 22 adalah 44 44/7. Okey. Dah sikit ni panjang sangat. Okey. Okey, darab 360/75. Ni terbalik. Sama dengan J. Okey, sama dengan J. So, sekarang ni, okey, kita boleh cari J dengan menggunakan kalkulator. Kira sahaja. Okey. Kira sahaja 27.5 per, okey, per bahagi 44/7 bukan ABC. Okey, darab dengan 360 bahagi ataupun per. Okey. Ni pening sikit nak kalkulator ni, kalau tekan-tekan salah. Okey. 7.5 bahagi dengan 22/7 darab 360 per tekan ABC 75. Okey, so awak akan dapat jejari dia berukuran berapa ni? 2 pi J. Okey.
Tulis salah kira dia ni. 27.5 betul lah. 75. Oh, betul lah. Okey. So dia akan dapat sekali untuk kira ya. 27.5 darab dengan 360 bahagi dengan 22/7. Oh, patutlah cikgu kira 27. Okey, 4/47. Okey, darab 7. Okey, so awak akan dapat 21. Okey, awak akan dapat 21. Alright, J adalah berukuran 21 cm. Okey, siap. Okey, ini adalah soalan A. Panjangnya soalan A. Soalan A besar sebenarnya. Alright. Okey. Cuba kita buat B pula. Okey. Masih menggunakan konsep yang sama. Okey. Iaitu apa dia? Okay, cikgu guna soalan pen lain lah. Pen merah. Okey. Panjang lengkuk. Okey. Panjang lengkuk bahagi dengan sebahagian. Panjang lengkuk adalah sebahagian lilitan. Maka bawah ni adalah lilitan. Okey. Sama dengan theta iaitu sudut pada pusat bahagi dengan 360 darjah. Okey. Mungkin kita dah agak mahir sedikit. Okey, so panjang lengkuk adalah 53.7 per dengan 2 pi j. 2 pi j. Okey, sama dengan theta tadi adalah 250 bahagi dengan 360 darjah. Okey. And then kita masukkan nilai. Okey, 53.7 per dengan 2 darab 22/7 darab J. Okey, sama dengan 250/360. Okey. Okey. Untuk yang kedua ni, alright, cikgu nak tunjuk lagi satu cara senang. Okey, lagi satu cara dia macam ni. Kalau awak lihat kalau awak lihat yang sebelah sini kita abaikan J dulu tak apa. Okey. Tak nampak pula kuning. Dia biru. Okey, yang ni ada satu nilai yang kita boleh kira terus. Okey? Iaitu kalau kita kira 53.7 bahagi dengan, okey, kita buat kurungan. Ingat sebab bawah tu ada operasi. Bahagi dengan 2 darab 22 ABC 7 tutup kurungan. Okey. Kita akan dapat nilai dalam perpuluhan iaitu apa dia? 8.543 18 bla bla bla. Okey, per dengan J. Okey, sebab kita kira so tinggal J saja kat bawah ni. Sama dengan okey, 250 per dengan 360. Awak akan dapat 25/36 ataupun kalau kita kira terus 25 bahagi 36 awak akan dapat 0 perpuluhan. Yang ni kalau kita bahagikan. Yang ni awak akan dapat 0.694444. Okey. Untuk pengiraan kita ambil 3 tempat perpuluhan. Okey, ini adalah langkah selamat. Okey, dia memang nak jawapan dalam 2 tempat perpuluhan. Okey, tetapi untuk pengiraan lebih selamat kita gunakan 3 tempat perpuluhan. Okey. Bila dah jadi macam ni nampak lebih mudah. Kenapa? Alright, yang J ni kita bawa sahaja ke sebelah. Daripada bahagi jadi darab. And then 0.694 ni kita pula pindahkan ke bawah. Okey, daripada darab tadi jadi bahagi. So dia akan jadi macam ni. J sama dengan 8.543 per 0.694. Okey, dan awak kira saja dalam kalkulator 8.543 bahagi 0.694 bersamaan 12.309. Ataupun kalau kita gundakan, dia akan jadi 12.31. Okey, jawapan pada buku kerja adalah 12.30. Okey, tapi tak apa.
ada perbezaan menyebabkan pengiraan begini boleh diterima. Okey. Jadi sekarang ni kita ada dua cara. Cikgu tunjukkan terus dua cara pada dua soalan yang berbeza. Okey, maksudnya awak masih boleh guna mana-mana kaedah. Okey? Alright, jelas Ada masalah? Ada masalah Alright. Okey. Seterusnya. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan sukuan OAB. Okey, ini sukuan. Okay, kalau awak lihat dekat sini, sukuan dia bersudut tegak iaitu 90 darjah. Okey, yang berpusat di O. OCDE. OCDE ialah sebuah segi empat sama. Okey, setiap kali baca soalan, kita terus fahamkan dan kita lukis pada rajah ataupun tulis pada rajah. Bila dia kata dekat sini, ini adalah segi empat sama, bermaksud panjang semua sisi ni adalah sama. Tulis terus siap-siap supaya kita faham. Okay. And then O8 ialah 15. O8 ialah 15. Okey, maksudnya ni. Panjang ni adalah 15. Ia adalah jejari. 15 ni adalah jejari. Jejari bulatan ataupun jari sektor. Okey. Alright. And then OC ialah 10. OC ialah 10. Ni pula 10. Panjang ni 10. Okey, ni semua 10. Sama kan? Sama. Alright. Hitung luas kawasan berlori. Yang ni saja, yang biru ni saja dia suruh kira. Berapa luasnya. Okey, beri jawapan dalam pi. Beri jawapan dalam pi maksudnya kita tak payah pecahkan pi tu ialah 22/7 ataupun 3/142. Tak perlu. Okey, kita tulis saja begini. Right. Apa ideanya? Ideanya adalah luas besar tolak luas kecil. Luas besar apa dia? Luas sektor. Ingat dia punya idea. Okey, ialah luas yang besar. Ini idea untuk dapatkan idea. Luas besar tolak luas kecil. Okay. Tapi apakah luas bentuk yang besar tu? Okey. So ini adalah luas sektor. Alright, jadi luas, kita tulis luas berlori ialah luas sektor. Okey. Tolak dengan luas yang kecil. Apa bentuk yang kecil ni? Bentuk apa ni? Bentuk segi empat sama. Okey, luas OACD. OCDE. OCDE. Okey? Alright. So, nak tulis luas segi empat sama pun tak ada masalah. As long as kita faham. Okey, sebab kita nak buat. Alright? So, luas sektor. Apakah luas sektor? Okey, luas sektor adalah sudut tadi berapa sudut dia? 90 per dengan 360 darab dengan luas bulatan. Okey, luas bulatan. Apa dia luas bulatan? Pi J kuasa 2. Okey. Cikgu, kenapa berjadi macam ni cikgu? Okey, kita ulang balik tadi. Okey, kita ulang balik tadi. Cikgu tulis kat bawah ni Alright, luas sektor. Okey, sektor. Luas sektor. Bahagi dengan luas bulatan. Luas bulatan. And then yang kita nak kaitkan lagi satu ialah sudut. Okey, sudut. Theta per 360. Cikgu nak tunjuk macam mana berdapat 90 per 360 ni. Okey. Luas sektor boleh jadi macam ni pula. Kenapa? Okey. And then kita nak cari luas sektor. Luas sektor. Luas sektor ialah di mana luas bulatan ini kita akan bawa ke sebelah. Jadi darab. So, yang dekat sini akan jadi sama dengan theta per 360 darab luas bulatan. Luas bulatan. Iaitu luas bulatan terjadinya formulanya ialah pi J kuasa 2. Ni jadi kat sini. Okey? Cikgu cerita balik. Alright, tolak dengan apa? Luas OCDE. Disebabkan ini adalah segi 4, maka formula dia adalah panjang darab lebar. Okey, panjang darab lebar. Okey, tak ada masalah. So kita kirakan terus. 90 per 360
Ataupun kalau kita kecilkan disebabkan dia sukuan. Okey, sukuan 90 ni suku macam ni. Kalau kita buat satu bulatan. Okey, kita bagi 4. Ni 90. Dia adalah 1/4 daripada satu bulatan ni. Betul? Kalau kita kecilkan pun, kita tekan kalkulator. 90 over ataupun ABC 360 sama dengan dia akan dapat 1/4. Okey, 1/4. Okey, darab dengan pi kita tak payah tukar. Okey, darab dengan jejari. Apa jejarinya? 15. 15 darab 15. Tolak panjang darab lebar ialah 10 darab 10. Okey, so kita akan kira. Okey, sebelah kiri ni adalah 1/4. 1 ABC 4. Darab saja dengan 15. Darab dengan 15. Awak akan dapat 56. Okey, 56. Okey, 1/4 pi. Okey, 56 1/4 pi. Sebab pi ni kita tak pecahkan tadi. Okey. Tolak dengan 100. Kenapa dapat 100? 10 darab 10. Okey. Right. Ini sahaja jawapan. Okey, ini sahaja jawapan. Okey. Tapi kalau dalam buku kerja awak, jangan kata salah pula. Sebenarnya kalau 56 1/4, kalau kita tekan tekan shift ABC, okey, dia akan jadi sama juga jawapan. Atau okey, dalam buku kerja ialah 225/4 pi tolak dengan 100. Itu sahaja jawapan. Okey? Kita tak boleh selesaikan lagi. Okey, sebab dia kata dia nak jawapan dalam pi. Pi yang ada pada bulatan saja. Pada luar segi 4 tak ada pi. Okey? Alright. Jelas banyak lagi nak bincang ni. Okey? Alright. Seterusnya. Boleh Seterusnya 12.30 dah. 12.20. Okey. Pentaksiran kendiri. Ini sebenarnya kita dah habis dah chapter ni. Okey, dah habis dah chapter ni. Okey, so kita bincangkan saja. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. Okey, TUV dan XYZ ialah garis lurus. TUV ni dengan XYZ ni adalah garis lurus. Okey, diberi TUV sama dengan XYZ sama dengan 16. Ni dah bagi dah. Okey, bermaksud TUV ni panjang dia 16. Yang ni pun 16. Okey, bila 16 bermaksud panjang lengkuk sama. Kiri kanan ni pun sama. Betul tak? Kenapa sama? Sebab kalau awak lihat dekat sini, ini adalah rajah berserenjang. Bersudut segi 90 darjah. Bermaksud sebelah ni adalah 8. Ini pun 8. Okey, yang ini pun sama. Ini adalah 8 dan ini adalah 8. Okey. Ingat, kita cakap tadi. Setiap kali ada maklumat, ada data, tuliskan saja dalam rajah. Conteng je rajah tu. Tak ada masalah. Okey, hitung panjang yang berikut. TU. Tunggu dapat jawapan dia. Senang je. TU. Apa jawapan dia? 8. Sama dengan. Okey, 8. Okay. Dia macam ni. Kalau awak dah tulis pada rajah, macam mana dapat 8? Okey, iaitu 16/2 sama dengan 8. Okey. Andai kata awak tak buat kiraan ni, awak tulis dekat sini 8 pun dapat markah dah sebenarnya pada rajah. Okey, pada rajah dapat markah dah. 1, betul. Okey, 1 markah. Diterima. Okey, tapi kalau nak tulis dekat ruangan jawapan, lagi baiklah. Okey. Seterusnya, okey, XY. XY yang mana? XY yang bawah. Lah, sama juga XY. Lah, sama cikgu, 8. Sama. Okey. Nak tulis unit boleh, tak tulis unit pun boleh. Okey. Nak tulis boleh, tak tulis. Nak tulis boleh, tak tulis pun boleh. Okey. Sekarang ni OY. Alamak, OY ni yang mana pula? Tulislah. Ni OY. Ingat, nak kira buat segitiga. Okey, nak buat segitiga. Sekarang ni, apa pula panjang OZ? OZ ni jejari. Sama dengan OV. Sama. Berapa? 10.
Okey. Okey, bawah ni 8. Sebenarnya awak dah, kalau awak hafal teri rangkap, cikgu cerita nantilah. Okey. Sekarang ni kita lukis balik rajah dekat sini. Okey. Ini apa? Ini adalah 10. Ini apa? Ini adalah 8. Ini apa? Ini adalah OY yang kita nak cari. Okey, disebabkan OY yang kita nak cari ni adalah bukan hipotenus, iaitu sisi tegak, bermaksud OY sama dengan punca kuasa 2. Direct terus, kita dah pandai. 10 kuasa 2 tolak. Hipotenus tolak. 8 kuasa 2 sama dengan, kita akan dapat jawapannya 6. Okey, 6. Ataupun ingat tak hari tu cikgu suruh awak hafal teri rangkap? Apa dia? Dalam campur darjah 3, 4, 5. Kalau darab 2 pula 6, 8, 10. Betul? Okey, ni cikgu dah ajar itu dah. Teri rangkap awak hafal. Okey. Dia punya base dia mana? Basic dia mana? 3, 4, 5. 3, 4, 5. So kalau darab 2, 6, 8, 10. Okey, let's say awak hafal. Awak tulis sahaja dekat sini. OY ni adalah 6. Senang je cikgu soalan dia. 6. Dapat jawapan. Dapat markah. Okay, don't worry. Alright, tak kira ni, tak payah kira ni pun tak apa. Ni, tak kira pun tak apa. Awak tulis dekat sini 6 pun boleh dapat markah. Okay? Alright. Jelas Okay, seterusnya. Boleh sambung? Okay. Rajah di bawah menunjukkan sebuah restoran makanan yang berukuran 10 meter. Ni 10 meter panjang ni Dan lebarnya adalah 8 meter. Alright, ni lebar dia. Okay. Yang diletakkan dengan 9 buah meja berbentuk bulatan. Okay, diameter meja itu berukuran 200 cm. Okay. Bermaksud ni, diameter ni, satu meja ni adalah 200. Okay, satu meja ni diameter dia adalah 200. Okay, 200 cm. Hitung luas dalam meter. Ni 200 cm. Okay, hitung luas dalam meter kawasan restoran yang tidak diliputi permukaan meja. Okay, jadi dekat sini ideanya apa? Okay, tulis idea. Ideanya apa? Sebenarnya idea dalam kepala otak awak. Okay, apa idea dia? Idea dia luas. Luas apa? Mesti luas besar, tolak luas kecil. Ingat, luas besar, tolak luas kecil. Ini kawasan berlorek. Okey, so dekat sini, apa dia kawasan luas? Yang besar, apa kawasan kecil? So, luas lorekkan. Luas yang besar ialah luas restoran. Okey, luas restoran. Tolak dengan luas kecil, apa dia? Meja. Okey, luas meja. Ada berapa pula meja tu? Ada 9. 9 meja. 9 meja. Okey, tolak luas 9 meja. Okey, apakah luas restoran? Panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Tolak dengan 9. Darab dengan luas meja. Apa formula luas meja? Pi J kuasa 2. Okey. Satu-satu. Okey, seterusnya. Panjang restoran apa? 10. Darab dengan lebar dia 8. Tolak 9. Darab. Pi apa? Dia suruh pi dekat sini 22/7. So, 22/7. Darab jejari. Ingat balik. Jejari dekat sini kalau awak perasan dia beri sentimeter. So kita kena tulis 200 cm bersamaan dengan 200 bahagi dengan 100. Kenapa bagi 100? Sebab macam mana? Macam ni unit ni. Meter kepada sentimeter. 1 meter kalau nak tukar kepada sentimeter kena darab 100. Tapi kalau sentimeter nak jadi meter, kita kena bahagi 100. Okey, ni ideanya. Okey, maka 200 bahagi dengan 100 dapat 2 meter. So, 2 meter ini adalah dia punya diameter. Okey, ni diameter. Tapi apakah jejarinya? Maka jejari sama dengan 2 bahagi
2. Okey, kenapa 2 bahagi 2? Cikgu cerita lagi. Okey, sebab diameter adalah bersamaan dengan 2 kali jejari. Okey, jejari darab 2 sama dengan diameter. Habis kalau nak dapatkan jejari, diameter bahagi 2. So, 2 bahagi 2 dapat 1. So, dekat sini, dia punya jejarinya adalah 1 darab 1. Okey, kira saja. 10 darab 8, 80. Tolak dengan, okey, kira. 9 darab 22, ABC 7. Darab dengan 1, darab dengan 1. Dapat 28. 2/7. Dah siap ke? Belum. Okey, belum. Sebab apa? Sebab dekat sini dia nak luas dan semuanya ada nilai. So kita kira terus. Okey. 80 tolak dengan 28 2/7 sama dengan, kita akan dapat jawapan 5 atau awak boleh juga kirakan keseluruhan dia akan jadi, cikgu tekan ni pula, sorry. 5/7 okey, sama dengan, kita tekan shift ni dapat 362/7. Okey, 362/7. Ataupun awak kira-kira dapat perpuluhan 362 bahagi 7. 362 bahagi 7 dapat perpuluhan 51.714271 saja. Cukup. Okey. Ketiga-tiga jawapan ni boleh diterima. Okey. Ya. Okey, seterusnya. Right. Rajah di bawah menunjukkan, okey, sikit lagi. Rajah di bawah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak PSQ. Okey, PSQ. Nampak ni 90 darjah. Okey, S ialah mana S? S ialah pusat. Okey, RS sama dengan 21. RS ni 21. Tulis pada rajah. Okey, PT ialah 18. PT ialah 18. Okey, bermaksud sini pun, sini tak tentu lagi. Sebab tak kata segitiga sudut tegak. Dia tak kata, dia tak kata sama kaki ke apa, Alright. And then QR ialah 12. Dah bagi dah dekat sini. QR ialah 12. Okey. Hitung perimeter kawasan berlori. Okey. Bila nak hitung perimeter, pertama sekali, kita kena tahu manakah rantau yang kita nak. Panjang mana yang kita nak. Okey. Yang terlibat ialah panjang ni. Panjang ni panjang apa ni? Ini adalah hipotenus. Hipotenus apa? Hipotenus daripada segitiga bersudut tegak tadi ni. Okey, and then panjang ni kita dah tahu. And then ini pula adalah panjang lengkuk. Okey, lengkuk sukuan bulatan. Bila dia kata sukuan, bermaksud kita dah tahu dah 1/4. Okey, tak kira 90/360 pun tak apa. Okey, tak kira ni pun tak apa. Sebab dah tahu dah kata sukuan. Okey, and then panjang ni kita dah tahu. Okey, jadi sekarang pertama sekali kita kena, nak cari sesuatu pun boleh. Okey, nak cari hipotenus, panjang PQ dulu. Boleh. Okey, so panjang PQ. Hipotenus So, okey. Ni kalau ni 21, ini pun 21. Sebab dia kata sektor. Okey, maka ini pun 21. Alright. So, 18 tambah 21. Kira kat sini senang. Berapa? Gedek-gedek 39. Okey, yang ni pula. Kira, cikgu tunjukkan balik nombor 1 dengan nombor 2. Alamak, hilang Hilang Kenapa tadi? Suara cikgu putus-putus ke? Tak sempat nak salin. Oh, okey, tak apa. Nanti cikgu screenshotkan untuk awak. Cikgu bagi, senang cikgu depan ni, cikgu bagi apa nama? Cikgu bagi balik PowerPoint cikgu kat awak. Boleh? Boleh, Azim? Boleh, Okey, cun. Alright. Okey. Seterusnya, yang ini tadi 12 tambah 21 dapat 33.
Kira kat sini tak apa, tak ada masalah. Okey. So kita transfer. Okey, dekat sini 39 kuasa 2 tambah. Kenapa tambah? Sebab PQ ni adalah hipotenus. Ini adalah hipotenus. Bila hipotenus, sisi tegak ni kena tambah. Okey, tambah 33 kuasa 2. Okey. So dekat sini awak akan dapat PQ adalah 51.09. Okey. Belum lagi yang siap Okey, PQ dah ada nilai. Cantik. Dan seterusnya cari panjang lengkuk. Panjang lengkuk TR. Okey, panjang lengkuk TR. Okey, kita guna balik konsep tadi. Okey, konsep tadi. Panjang lengkuk, kita nak cari panjang lengkuk. Okey, panjang lengkuk. Panjang lengkuk adalah sebahagian daripada lilitan. Betul? Okey, lilitan. Okey, panjang lengkuk adalah sebahagian. Panjang lengkuk. Okey, betul. Okey, lilitan apa dia? Formula panjang lilitan. Bahagi dengan sama dengan sudut. Berapa ni sudut ni? 90 darjah kan? Okey, 90 darjah per 360. Betul? Betul? Okey, 90 per 360. Okey. So, panjang lengkuk sama dengan 90 per 360. Cikgu dah tukarkan ke atas ni sama dengan 1/4. Okey, darab dengan panjang lilitan. Panjang lilitan ni kita bawa sebelah. Jadi dah darab. So, panjang lilitan apa formula dia? 2 pi G. Alright. So, kita kira 1/4 darab 2 darab pi. Berapa dia suruh guna? 22/7. Okey. Darab jejari. Berapa jejari? Jangan salah tengok. Kita nak cari sektor kan? Di sini. So, jejari dia adalah 21. Okey. Darab dengan 21. Okey. So, kita akan dapat panjang lengkuk sama dengan kita kira gedek. Okey. Dapat 33. Okey. Ni kalau awak kira guna calculator. Alright. So, semua maklumat dah ada. Kita kirakan saja. Okey. Okey. Kat bawah lah. Okey. So, hitung perimeter. Okey. Sama dengan PQ. Okey. PQ tambah QR. Betul kan? Ni PQ. Kan? PQ tambah dengan QR. Okey. QR. Tambah dengan RT supaya kita tak tercecer. RT. Tambah dengan TP. Okey, masuk nilai. PQ dah tahu. 51.09 tambah QR. 12 tambah. Apa ni? RT. Okey, panjang lengkuk. Betul? Dapat berapa tadi? 33. Okey, tambah 33. Tambah TP. Yang dia dah bagi 18. Okey. So, dapat jawapan akhir sekali ialah 114.09. Siap. Okey. Alright. So, kita teruskan lagi Okey, nanti cikgu bagi slide dekat awak ni. Tak payah risau. Slide dah siap dah. Cuma videonya cikgu akan bagi nanti dalam bentuk YouTube. Okey, lama sikit nak upload. Alright. Okey. 4. Rajah di bawah menunjukkan sebidang tanah berbentuk segi 4 tepat. Segi 4 tepat Okey, dah bagi dah ni. Dimiliki oleh Encik Rizwan. Encik Rizwan telah membahagi tanah dia kepada 3 bahagian. Ya Allah, dah lah 3 bahagian. Rajahnya tak bentuk tak apa-apa. Q ialah titik tengah. Q ialah titik tengah. Bila titik tengah maksud panjang kiri kanan ni sama. Tulis terus. Tanda ni. Tanda ni terus tulis. Okey, bermaksud bawah dah tahu 20. PQR pun 20. Betul? So, tulis sini terus 10. Daripada maklumat yang diberi bawah ni, pindahkan terus. Okey? And then, apa lagi? V ialah titik tengah PU. V ialah titik tengah PU. Alright, dah tahu dah. 12. Bermaksud ini 6. Ini 6. Cikgu tanda 1 pula sebab apa? 1 dengan 1. Ni 2 dengan 2. Jangan semua 2. Nanti kan 2 tu maksudnya sama panjang dengan 2. Okey? Alright. Dan
Genet. Encik Rizwan bercadang untuk menanam sayur di kawasan berbentuk segitiga PQV. Nak tanam sayur kat sini. Okey, dan semi bulatan dekat sini. Yang ni. Yang ni. Tanam dalam ni. Nak tanam sayur dalam ni. Hitung luas kawasan yang tidak tanam dengan sayur. Yang mana? Yang warna biru. Ni berapa? Okey, ideanya apa? Okey, ideanya luas besar. Okey, ingat idea luas yang besar tolak dengan luas kecil. Okey. Tapi sekarang ni luas kecil ada dua bentuk. Bentuk apa? Satu segitiga bersudut tegak, lagi satu adalah separuh bulatan. Dia dah kata dekat sini semi bulatan. Bila semi bulatan bermaksud 1/2, separuh bulatan. Okey, tulis 1/2 terus tenang. Okey. So dekat sini kita terus tulis luas lorekkan. Okey, luas lorekkan. Luas besar adalah luas tanah. Okey, luas tanah. Luas tanah. Tolak dengan luas kecil ada dua. Okey, tulis luas segitiga PQV. Okey, luas segitiga PQV. Tolak lagi satu luas semi bulatan. Okey, luas semi bulatan. Okey. Kalau macam tadi, kita tulis formula panjang-panjang macam ni betul? Okey. Apa kata kali ni kita buat satu-satu? Okey, cari luas tanah dulu. Okey, luas tanah apa dia? Okey, boleh je ya, tak ada masalah. Kita cari satu-satu. Okey, so luas tanah ialah apa dia? Panjang darab lebar. Apa dia panjang darab lebar? Ada orang tak tahu. Allahuakbar. Cikgu boleh sekejap. Ada post lah. Sekejap. Alright, kita sambung Okey. Tadi panjang darab lebar. Panjang dia berapa? Okey. Cikgu tunjukkan balik nombor 1 dengan nombor tadi Okey. Panjang dia adalah 20. Lebar dia adalah 12. So 20 darab 12 dapat berapa? Penat je cikgu lagi. Okey. 20 darab 12. Okey, sama dengan 240. 240. Okey. Lepas tu luas segitiga. Okey, luas PQV. Apa formula dia? 1/2 darab panjang darab lebar. Ni formula luas segitiga Jangan tak tahu pula. Okey? So, dah tahu dah ini 6 kan? So, panjang ni 1/2, panjangnya 10 darab lebarnya 6. Okey, so dapat 30. Okey, dapat 30. Alright. Dan lagi satu luas semi bulatan. Okey, luas semi bulatan. Sama dengan apa formula luas semi bulatan? Okey, 1/2 darab dengan pi j kuasa 2. Ni sebenarnya sama macam tadi lah konsep dia. Luas semi bulatan bahagi dengan luas bulatan sama dengan 1/2 ataupun dia sebenarnya sudut. 1/2 ni dapat daripada sudut. 1/2 ni adalah bersamaan dengan 180 darjah bahagi dengan 360 darjah. Okey. Kalau kita kaitkan dengan perkadaran yang kita mula-mula buat tadi. Okey, so kita terus tulis 1/2. Alright. So dapat di sini 1/2 darab dengan 22 tengok balik. Pi-nya apa dia bagi ni? Sebab cikgu perasan. Pi ni 3.142. Okey, 3.142 darab dengan jejari. Berapa jejari dia ni? Berapa ni? 10. Okey, 10. Mesti samalah 10. Okey. So 10 darab 10 dan kita kira 1/2 darab
Ni awak akan dapat 157.1. Okey. Dia tak kata pun 2 tempat perpuluhan Okey, kita lagi sekali sekejap. 1/2 darab 3.142. 3.11 cik pula. 3.142. Okey. Darab dengan 10. Darab dengan 10 sama dengan. Okey, memang betul dapat ni. Okey. Dan kita dah ada ketiga-tiga nilai yang kita perlukan ni. Yang kat sini. Betul tak? Okey. Ni. Dia nak ni semua ni. Semua dah ada. So, kita boleh tulis luas noritkan. Ialah 240. Kan? Okey. Tolak 30. Tolak 157 plus 1. Dapat jawapan kita kira dapat 52.9. Siap. Okey. Alright. Lagi satu page saja. Boleh Boleh Okey. Kita all out hari ni. Rugilah mana orang tak join ni. Okey. Dia punya konsep sama je Jangan risau. Konsep dia sama je. Kira luas pasang melorik. Dan ini adalah soalan familiar. Memang biasa dia akan tanya. Okey. Eddie ingin membina satu papan penahan bentuk bulatan. Papan penahan ni terdiri daripada 2 bulatan. Okey, kalau awak lihat dekat sini ada satu bulatan yang dalam ni. Okey, lagi satu bulatan yang besar. Okey, dan 3 sektor yang berlorik ni. 1 2 3. Ada 3 sektor. Okey, 3 sektor berlorik. Okey, seterusnya. Diameter LON ialah dia bagi KOM berserenjang. Okey, ni berserenjang maksudnya 90 darjah. Berserenjang maksudnya 90 darjah. Itu maksud dia. Okey. Okey, OP sama dengan PN sama dengan 8. OP sama dengan PN. Okey. Okey, so OP sama dengan PN iaitu berapa ni? 8. Ni 8. Ni pun 8. So yang ni pun 8. Ini 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 pun 8. Betul? Hitung luas kawasan berlorik. Okey. Kawasan berlorik 1, 2, 3. Okey. Yang masalah sekarang ni ialah kawasan berlorik yang ni. Sebab dia tak bentuk sektor pun. Dia sebahagian sektor. Okey. Jadi cara dia, idea dia tetap sama. Apa dia tadi? Idea kita cek yang ni dulu. Okey. Idea dia. Okey. Kalau awak lihat, dia adalah luas. Okey. Untuk cari satu nak cari luas satu. Luas satu. Sama dengan idea dia adalah luas besar. Apa luas besar? Luas sektor. Luas sektor besar. Tolak luas sektor kecil. So dekat sini luas sektor besar. Apa formula luas sektor? Okey, kita lihat kat sini dia 1/4. Okey, sukuan. 1/4 darab luas pi j kuasa 2. Okey. Dan j-nya berapa dekat sini? J-nya adalah 16. Ni sektor besar sektor besar yang ni. Yang besar ni. J-nya berapa? 8 tambah 8. 16. Okey. Cikgu tulis macam tu. Alright. Tolak dengan luas sektor kecil. Apa dia? 1/4 darab pi j kuasa 2. Di mana jejarinya ialah 8. Cikgu tulis kat sini kecil 8. Okey. Okey. Seterusnya. Awak tak tulis pun tak apa tapi ini adalah untuk rujukan kita. Jejarinya berapa? Okey. So 1/4 darab 22/7. Tengok ni Okey, darab 16 darab 16. Tolak 1/2 darab 22/7 darab 8 darab 8. So yang ini awak akan dapat apa dia? 1/4 darab 22/7 darab 16 darab 16. Awak dapat
201, 1/7 tolak dengan 1/2. 1/2 pula ni, 1/4, sorry Ni 1/4 sukuan juga. 1/4 darab 22/7 darab 8 darab 8. Masalah tekan. 1/4 darab 22/7 darab 8 darab 8. Sama dengan 52/7. 52/7. So dapat 201 ABC 1 ABC 7 tolak dengan 52/7. So dapat jawapan 156/7. Ataupun kalau awak kira dalam bentuk perpuluhan, kalau awak kira dalam bentuk perpuluhan, dia akan jadi 6/7 tadi. Allah. 1056 ataupun 1056/7. Ataupun lagi satu jawapan 1056 bahagi 7 dapat 100 atau 150.86. Ni antara jawapan-jawapan yang kita boleh letak. Itu satu Satu yang ni. And then kalau awak lihat, luas yang ini sama tak dengan bawah ni? Sama. Sebab dia dalam sukuan yang sama. 1/4 juga sukuan. Dan jejarinya semua sama. Bermaksud, yang ni apa tadi? Luas nombor 3 Luas 1 sama dengan luas 3. Luas 1 sama dengan luas 3. Dah dapat. And then luas yang kedua. Kalau anda perasan, ini adalah luas kecil. Iaitu luas yang kedua. Ini adalah luas yang kedua. Dan ini adalah nilai untuk luas yang kedua. Kalau anda perasan. So, luas nombor 2 pun kita dah tahu. Luas 2 pun kita dah tahu iaitu 52/7. Dan akhir sekali, gabungan. Kata hitung luas kawasan lorik kan? So, luas loritkan sama dengan luas 1 iaitu 150. Kita ambil pecahan lah. Cantik sikit kot. Nilai dia nanti. Apa dia? 150/6/7 tambah nombor 3 lah terus. 150/6/7 tambah lagi 152/7. Luas yang kecil. Di 52/7. So kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat 150/6/7 tambah tambah tau. Jangan darab pula. 6/7 ataupun darab 2 je senang. Tambah dengan 50/2/7. So awak akan dapat jawapan akhir dia adalah 352. Siap. Siap. Dan akhir sekali. Akhir sekali. Jangan risau, nanti cikgu akan hantar PDF terus ke awak. Senang macam ni. Siapa yang nak PDF? WhatsApp cikgu boleh? Yang hadir ni, WhatsApp dekat cikgu. Cikgu akan bagi terus, senang. Yang lain-lain tu, yang lain-lain tu, cikgu akan bagi dalam grup kemudian. Lambat sikit. Jadi sekarang ni, awak ni yang ada ni, terus WhatsApp cikgu personal. Cikgu nak PDF. Boleh Boleh good. Alright. Cun. Dan nombor 6 ni, di sebuah dewan terdapat tingkap berbentuk bulat, dihiasi dengan gelung bulatan. Maksudnya ni tingkap. Ni tingkap. Dalam ni ada gelung bulatan.
Ni gelung. Okey, sama saiz. Okey. Jari tingkap tersebut ialah 75. Dia tak tulis. Okey, dia tak tukar pada darjah. Awak tulis. Ha. Ini adalah jari. Berapa? 75. Ha. Hitung luas kawasan yang tidak ditutupi hiasan tersebut. Cek luas lori. Okey. Soalan di sini. Apakah jari yang kecil? Okey, kalau kita lihat kat sini, darjah 3 bulatan ni semua bercantum. So, kalau kita buat satu garisan, alamak tak cantik tak garisan cikgu ni. Okey. Kalau kita buat satu garisan dengan pembaris, kita akan dapati ia adalah diameter. Okey, bermaksud kalau jari 75, okey, bermaksud daripada O tadi ni pusat, ini adalah 75, ini adalah 75. 75 tu yang mana? Jari jari. Okey, sekarang ni 75 tambah 75 berapa? Okey, ini diameter. Apakan diameter? Ini adalah diameter. 75 tambah 75 dapat 150. Okey? Bermaksud diameter setiap satu ni diameter setiap satu bulatan kecil. Okey, diameter kecil sama dengan 150 bahagi 3. Dapat berapa? Dapat 50. Okey. Faham Okey. Ni ada bulatan. Okey, bermaksud dia punya diameter setiap bulatan ni ini 50, ini 50, ini 50. Itu diameter. Bagaimana dengan jari? Sebab bila nak cari luas mesti dia melibatkan jari. Maka jari yang kecil ialah jari yang kecil ialah 50/2 iaitu 25. Maka 25 yang mana ni. Panjang di pusat sampai ke sini. Ni 25. Jari ni semua 25. Ni pun 25. Jari ni semua 25. Jari separuh diameter. Okey? So dah dapat maklumat. Okey. Jari yang besar, jari yang besar ialah 75. Jari yang kecil ialah 25. Tulis. Okey? Dia guna pi 3.142. So, sekarang ni ideanya apa tadi? Luas besar tolak luas kecil. Betul? Dah tera dah kita. Okey? So, luas lorikan ialah luas bulatan besar. Okey, luas tingkap kan? Luas tingkap. Tolak dengan luas gelung. Tapi ada berapa luas gelung? Ada 9. Ada 9 luas gelung. Okey, luas gelung. So, dekat sini luas tingkap apa formula dia? Pi J kuasa 2. Tolak 9 darab pi J kuasa 2. Adakah jari yang kita nak guna sama? Tak sama. Ingat, jari besar apa dia? Jari besar 75 kat sini. Ataupun kita ada B. Dah ada kat atas kan? Ada B. Ni jari besar, ini jari kecil. Okey. So, kita akan masuk nilai. Pi dia bagi adalah 3.142 darab jari. Apa jari besar? 75. Darab 75. Okey. Tolak dengan 9. Kenapa 9? Ya Allah, ada 9 pula. 5. Masya Allah. Masya Allah. Okey. 5. Awak pun senyap je. 5 darab pi 3.142 darab. Darab berapa? Darab 25 darab 25. Okey. Kira guna kalkulator. Okey. So dapat 3.142. Gedek. Okey. Kira-kira semua dapat 7,850. Terus dapat jawapan. Siap. Okey, itu sahaja kelas kita hari ini. Okey, kalau awak dah siap ni, terus hantar kat cikgu Okey, cikgu nak semak lagi sekali kehadiran. Rugi tak semak sebab cikgu yang hadir ni cikgu pipi kita cikgu bagi tinggi sikit Okey, dia tulis balik siapa yang tak tulis lagi? Yang baru masuk. Dan Hazim tadi dah. Fatin dah. Kejap. Azim belah mana Azim? Tolong tuliskan Azim.
Azim. Ni Azim Jabir. Okey. Azim kena 2 adil. Siapa lagi? Yang cikgu tak ada nama ni. Dia yang dah terkeluar dah tadi ni. Azim Ammar. Ammar Affan kan? Mana Affan tadi? Ammar ke apa, Mal? Ammar Gamers lagi ya. Wow, super gamers. Ammar kelas apa? Sasi dari ni Zuhazlin ni siapa? Ammar Gamers 2 Affan. Tak ada nama Ammar kat sini kan? Nama Affan kat sini. 2 Affan. Ammar. Ammar tak ada lah. Nama lama ke baru ni? Ammar Affan. Ammar. Okey, lagi siapa lagi tak ada nama ni? Zuhazlin tadi dah bagi belum? Zuhazlin tadi. Harith Irfan. 2 adab. Harith. Oh, Harith. Harith guna mak punya Harith ni. Harith mana Harith. Okey. Daniel Hazim 2 adil. Daniel Hazim cikgu dah tanda tadi. Azim. Oh, bukan Azim Jabbar Daniel Hazim. Oh, tak pasal-pasal dia yang dapat. Apa tadi? Daniel Hazim. Azim memang ada juga kan? Betul tak? Jangan tak tulis Sasi ada. Okey. Daniel Azim. Daniel Azim dah. Azim tadi. Azim. Cikgu. Azim Jabir. Ni siapa Azim? Betul lah. Azim ada. Alright. Okey. Alright. So, ini sahaja kelas kita hari ini.